Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Video kali ni saya nak menceritakan sedikit pasal pengenalan kepada salah satu features yang ada pada M Plus trading platform, which is apa yang kita panggil M Plus Wizlite. Ia adalah charting tool yang direka oleh Chartnexus. Kalau orang yang biasa menggunakan Chartnexus, dia akan biasalah dengan M Plus Wizlite ni. Okey, macam mana kita nak dapatkan uh, M Plus Wizlite ni melalui kita punya trading platform. Okey, baik. Bila kita log in, kita perlu klik mana-mana counter lah. Kalau kita tengok kat sini, kita pilih salah satu. Kalau tengok dekat dalam most active volume ni, kita akan tengok EcoWorld, contohlah EcoWorld ataupun SP Setia. So kita pilih, kita right click je. Right click, kita akan dapat menu banyak-banyak kat sini ni. So apa yang kita buat, kita pergi klik pada M Plus Wizlite. So kalau kita klik kat situ, satu Windows akan pop up kat situ lah. Dan kita akan tengok kat macam ni lah, size macam ni. So apa yang kita boleh buat kat sini, kita besarkan supaya kita nampak lebih clear. Okay. Okay, untuk features-features yang ada dekat dalam M Plus Wizlite ni sangat berguna sebenarnya untuk para trader. Dan ia memang real time, bukannya orang kata apa, delayed 15 minutes ke 1 hour ke apa, tak. Dia adalah real time by second. Dan kalau kita perhatikan, within 1 second pun ada masa tertentu yang mana dia akan keep updating bergantung kepada feed yang dia dapat daripada bursa lah. Dan ini adalah percuma kepada klien M Plus sendiri. Okey, apa yang kita ada dekat page kat sini? Yang pertamanya, kita perlu faham bahawa cara nak menggunakan charting tool ni, kita ada menu dia. Kita boleh download menu dia dekat sini. Button user guide ni, kalau kita klik dia nanti satu lagi pop up akan appear, iaitu PDF file dia. So kalau kat sini, siapa yang suka membaca tu silakanlah baca, ataupun boleh saja go through apa yang saya nak kongsikan pada dalam video kali ni lah. Okay, so kita tutup dulu. So apa yang kita nak tengok kat sini, the first yang kita jumpa adalah dia punya chart area. Kalau tengok sini ada chartnexus.com kan. So M Plus mendapatkan khidmat service provider daripada Chartnexus untuk memaparkan carta pergerakan harga saham di Bursa Malaysia melalui M Plus Trading Platform. Okey. So, tengah-tengah ni kita akan nampak candle pergerakan harga saham. Kat sini ditulis ni SP Setia adalah counter apa yang kita tengah tengok sekarang. Dalam kurungan ni pula nombor IC ataupun nombor identiti kepada counter tersebut lah. Dan ini adalah tarikh. Kat mana kita bawa mouse ni, tarikh tu akan berubah. Sama juga dengan info yang ada dekat sini lah. Apa yang ditunjuk kat sini. The first adalah tarikh. Kalau nampak star tu, maksudnya trading hari ini masih lagi belum berakhir. Kalau tengok pukul 4.39 petang, market akan tutup pukul 5. Nanti bila sampai pukul 5, star ni tak ada lah. Okay. So kat sini pula ada OHLC. Apa benda OHLC ni? Kalau kita dah biasa dengan saham ataupun mana-mana instrumen trading, instrumen dagangan, kita akan biasa dengan perkataan OHLC ni. O stand for open, high, low dan close. So untuk candle tertentu ni saya ada dah siapkan video macam mana pengenalan kepada candlestick. So boleh baca kat situ. Sepatutnya dah faham dah lah kan, sebab kita nak tahu apa benda yang ada kat dalam M Plus Wizlite ni. Okay. Yang ini volume pun ditunjukkan dan ini perubahan harga, berapa sen kat sini dan percentage. Okay, ini apa yang kita nampak lah. Kita boleh customize benda ni. So kita tengok belah kiri pula. Belah kiri ni apa dia? Yang ini adalah drawing tool ataupun alatan lukisan. So kita boleh, apa yang kita nak buat, kita boleh tulis kat sini. Boleh lukis kat sini, kita boleh savekan dia. Dia automatic save ya. Apa saja perubahan, lepas tu kita tutup, dia akan savekan apa benda yang ada tu. Okay.
Ini nak buat vertical line. Okey, contohlah kita padam semua. Ini eraser, ini undo, redo, seperti biasalah kan. So kat sini kita boleh tengok apa benda, Fibonacci punya line, macam-macam ada kat sini. Ini Fibonacci arc. Lepas itu time zone. Time zone ni untuk tengok timeline lah, kat mana kita expect perubahan harga akan berlaku. Dan kemudian retracement, pullback, Fibonacci fan. Siapa yang pandai guna dia akan gunalah. Siapa yang belum pandai guna, belajar dulu. Okey. Apa lagi yang kita ada? Banyak lagi lah. Ini adalah channel line ataupun triple parallel channel, linear regression line. Saya tak pernah pakai pun pasal benda ni. Saya hanya pakai yang basic-basic sajalah, yang mana adequate untuk saya mengkaji saham. Okay, so ini kita nak buat segi empat. Kita boleh tukar juga, boleh type juga apa yang kita nak lukiskan kat sini. Boleh conteng-conteng leh. So kita padam dulu. So sekarang ini kita boleh tukar warna. Apa yang default adalah warna biru tadi ni. So kita boleh ubah warna hijau, apa semua kita nak ubah, kita boleh ubah. Okey, baik. Ni horizontal line. Apa yang kita nak buat? Okey, itu sedikit banyak apa yang ada pada drawing tab yang sebelah kiri ni. Okey. Di sebelah bawah, ini adalah commentary. Commentary ni ada orang akan refer kat dia, ada orang yang tak perlulah. Macam saya tak perlu dah. Sebab saya lebih suka tafsirkan sendiri apa benda yang saya kaji pada sesuatu chart tu. Okey, kita tengok belah atas pula. Belah atas ni adalah menu button. Menu button ni anda boleh check sendirilah, explore sendiri setting ataupun nak save snatch gambar apa yang ada, kita ada kat sini. Kemudian how big kita nak tengok chart tu. Kalau 1 year dia akan tengok 1 tahun punya duration from today punya candle. 1 tahun ke belakang. Kalau 6 bulan ke belakang punya candle, dia akan adjust lah. Dan ini hanya ada pada daily candle sahaja. Kalau kita tengok, ini adalah time frame. Kalau tengok monthly, ini ada blur ni, dia blur, dia tak ada tunjuk. Even kalau weekly, tak silap saya memang tak ada. Pun tak ada juga. Semuanya yang ada adalah untuk daily dan ke bawah, tak silap saya. Okay. Alright, kita tutup dulu, kita klik kat sini. Alright. Kita boleh zoom in, zoom out pakai scroll mouse saja. It's essential kalau kita pakai mouse ya, jangan play outkan jari anda menggunakan touchpad yang ada pada laptop tu. Slow. Okay, kita gunakan mouse kalau boleh. Alright. Apa lagi kita nak buat? Kita ni penggunaan tangan. Kita boleh bawa kanan tangan. Kita nak tengok ke belakang, ke depan. So kita cancel balik. Nak zoom in, zoom out. Time frame. Time frame kalau kita perhati kat sini, ada yang plus, ada yang tak. Yang tak ada plus ni bermaksud candle yang bulan sebelumnya. Contoh kalau tengok daily dulu lah. Daily ni bermaksud, daily tu kalau tanpa tambah maksudnya candle sebelum candle semalam, hari sebelum hari ni. Okey. Kalau kita plus maksudnya termasuk candle pada hari ini. Cuba tengok ini candle hari ni. Waktu sekarang ni kan dia tengok bergerak, maksudnya market tengah berjalan. Okey, kemudian candle daily tanpa plus, dia tak ada pun. Maksudnya ia adalah candle harian sampai semalam sahaja. So plus dia termasuk hari ini, dan hari ini dia akan berubah bergantung transaksi yang berlaku pada hari inilah. Okey. Next, performance chart. Yang ini tak kalau ada orang pakailah, tapi saya tak pakai pun. Kemudian ini adalah button chart type, ataupun kita boleh pilih bentuk chart macam mana yang kita nak. Dalam kat sini ada candlestick. Biasanya kita pakai Japanese candlestick lah. Kalau orang dekat US dia akan pakai bar chart macam ni. Susah sikit saya nak baca pun, sebab kita dah biasa dengan Japanese candlestick. Okey, ada yang close price line saja. Yang ni pun saya biasa guna juga untuk penentuan support dan resistance. Okey, apa lagi Heikin Ashi. Heikin Ashi ni dia tengok momentum.
Jadi kalau putih ni maksudnya bullish, kalau hitam ni maksudnya dia bearish. So ada juga orang pakai, saya jarang pakai benda ni, saya gunakan candlestick sajalah. Okey, kemudian support dan resistance. Ini adalah default support dan resistance yang di provide oleh chart Nexus. Saya biasanya saya tak gunalah. So saya klik kat sini sajalah kan. Okey, kemudian ni apa dia? Ni toggle announcement. Announcement ni penting. Dia memberitahu kita apa news yang ada pada counter yang kita tengah tengok. So kalau kat sini dia dalam keadaan on lah. So kalau kita tengok kat mana dia punya news yang akan appear. Tengok dekat bahagian bawah ni. Ini adalah financial result dia. Ini adalah news. Button-button yang ada kat sini adalah news. Banyak ada newsnya. Ini apa dia? Annual report. Ini financial result. Kita boleh klik kat situ apa detail dia. Dia akan keluar kat sini. Nak tahu apa detail dia, double klik itu. Mana tadi? Macam ni. Kita akan baca lah. Kita boleh baca kat sini detail-detail dia. So, kalau apa ni, selalu klien tanya saya, kenapa tak ada detail sangat? Kalau kita buka kat mobile, memanglah mobile memang meant for simplified punya page. Dia tak boleh tunjuk semua benda dekat dalam phone tu. Jadi, untuk apa-apa pasal news announcement, jangan guna phone. Kita pakai Placy platform, ataupun kalau nak guna phone kita guna apps lain, iaitu yang biasa kita pakai KLSC Screener, free je. Dia link terus ke website bursa untuk mendapatkan maklumat-maklumat berkenaan dengan announcement dan juga news pada sesuatu saham. Okey, jangan gunakan news ataupun announcement yang ada dekat dalam mobile platform, sebab mobile platform dia tak tunjuk semua. PC platform dia tunjuk semua. Okey, tapi melalui M+ Bizlight kita boleh tengok. Alright. So apa yang ada lagi? Next, ini nak tengok ada kita letak note ke tidak. Kalau kita klik merah black background itu, bermaksud note ada kalau kita set note tu. Kalau kita letak simpan note dalam tu lah. Tapi kalau kita tak simpan apa-apa, dia tak ada apalah. Dia kosong saja. Okay, next. Apa lagi? Commentary. Yang inilah saya kata ni sebelah bawah ni. Kalau kita on, dia background dia warna merah. Kita offkan dia, hilang. Okay. So, biasanya kita tak akan ambil commentary apa yang diberi oleh chart Nexus, sebab kita suka interpret sendiri. Tapi ada orang memang pakai benda tu, so boleh guna on kat sini. Macam saya tak on. Okay. Next, scale. Scale ni kita nak pilih. Kalau one by one, dia macam ni. Satu chart, satu counter. Kita tengok pula. One by two, ada dua chart, kita boleh tengok dua counter. Kita klik kat bawah sini, kita pilih counter lain. Contoh counter lain apa lagi? MyEG. Kita pilih MyEG. Kita boleh tengok compare dua chart ni. Alright. Ataupun kita nak tengok index FBM KLCI. Dia tengok sama tak macam pergerakan apa ni? Allahu Akbar. Okey. Sama tak dengan pergerakan saham? Macam tengok kat sini dia tak sama. Jadi kita tak boleh nak compare sama ada. Tapi kita boleh tengok by sector. Alright. Apa lagi yang ada? 2 times 1. Side by side. Okay. Kemudian even kita boleh tengok 4 chart sekaligus. Tapi saya tak pakai lah. Okay. Saya suka lebih tengok one by one saja. Kita tengok satu-satu. Okay. And then apa ada kat sini? Refresh chart. Kita refresh kat sini. Refresh chart. Tadi pula tadi. Okey. Alright. Complete bahagian atas, kita tengok belah kanan ni. Ini adalah function tab. Function tab ni apa yang ada kat sini? The first one, listing. Listing ni adalah list semua counter-counter yang ada di Bursa Malaysia. Okey. So kita boleh pilih scroll one by one, pilih salah satu, tapi macam-macam lah. Ada termasuk warrant, call warrant, structured warrant, apa semua. Tapi untuk memudahkan kita lebih suka type sajalah one tag, contoh counter yang ada kat dalam Bursa. Klik kat situ terus, kita terus pilih, ataupun nak pilih kat sini pun tak apa. Kalau nak cuba tengok ask right. Okay. Alright. Apa jadi pula ni? Okay, tak apa. Kita go through next one. Next step. Indicator. Okay, indicator ni kita ada banyak. Chart Nexus ataupun M+ Bizlight ni membekalkan banyak
indikator yang mainstream. Okay. So bergantung masing-masing lah macam mana belajar mengkaji saham. Boleh gunakan mana-mana indikator yang ada sini. Even certain indikator tu kita boleh ubah setting dia. Okay, contoh MACD ni kita nak ubah setting dia macam mana. Sekarang ni 12.26.9. Okay, ataupun moving average. Moving average kalau kita klik kat sini, dia adalah moving average MA3. Kita boleh ubah dia kepada 5 ke, SMA ke, 10 kat sini kan, 10 SMA, kita close kan, dia berubah lah. Okay. Bergantung masing-masing lah macam mana kita nak set indikator yang diingini masing-masing. Okay. Kemudian don't change channel, kalau reti pakai lah. Okay. Sebab indikator bukannya 100% guarantee, dia bergantung kita punya interpretation juga. Okay. Kemudian apa lagi yang ada? Indikator kita boleh pilih. Kemudian alert. Ini adalah feature-features yang ada pada M+Biz Lite, yang mana kita boleh set. Kita buka panjang sikit supaya kita boleh nampak apa benda tulisan dia. Okay. Macam ni saya set tadi yang mana bolos support. Dia akan appear lah daripada pagi tadi ni. Ini mana bolos support. Counter ni yang bolos support sebab tu kalau dia merah dia drop. Contohnya 3.15 tadi dia drop sampai 3.15 sampai berapa ni pada daily chart 3.15. kita tengok pada lower punya time frame 3.15. Okay, waktu ni dia triggered support broken with high volume. Kat sini nampak ni, dia ada tanda kat sini lah. Okay, itu kalau kita set. Saya bolos. Kalau kita set contohnya dia breakout resistance, warna hijau. Cuba tengok dekat mana yang paling recent lah. Kita tengok resistance IWCT. Faham? Sini dia breakout with high volume. Tengok volume pun tinggi. So ini boleh jadi kita punya alert untuk kita. Biasanya siapa yang intraday ataupun day trading memang akan menggunakan features ni lah. Okay. Untuk tapi kalau intraday biasanya dia orang guna lower time frame. Contoh pada 15 minit ke 30 minit punya chart lah. Okay. Biasa kita tengok untuk macam kita beli dan simpan sekejap tu, simpan 2-3 hari ke seminggu ke sebulan ke, kita akan tengok daily punya chart sajalah. Okay. Alright. Apa lagi yang ada? Okay, dekat alert ni juga ada kita boleh pilih lah apa benda rule yang kita nak. Bullish MACD crossover ke. Kalau tengok contoh lah. Contoh ada tak? Apply. Ada. Okay. Tengok 450. Mesti. Tengok MACD dia crossover, bullish crossover. Ini petanda nak naik. Macam tu lah contoh kan. Okay. Apa lagi? Boleh pilih, boleh tengok masing-masing. So sekarang ni katakanlah kita ambil apply semua. Right, kita nak tengok balik. Kita tengok dalam list ni. Dalam list ni ada different color. Kalau kita perhatikan ada yang warna biru ni. Warna biru ni maksudnya ini adalah counter-counter yang di dalam perhatian M+ analyst. Okay. So kalau appear benda ni boleh tengok secara dekat, masuk dalam watchlist sendiri. Boleh orang kata apa, kaji lebih mendalam. Di mana biasanya M+ analyst memang akan kaji saham ni secara harian, dan yang mana menarik perhatian diorang berpotensi untuk naik lebih tinggi akan dimasukkan ke dalam watchlist mereka dan dimark sebagai warna biru ni. Okay. Ini apa yang ada pada M+Biz Lite lah. Kemudian chat ni biasanya kita tak pakai. Tapi kalau ada in future mungkin akan ditambah.
Announcement. Announcement macam saya cakap tadi, untuk ni kita boleh tengok untuk kaunter OMST ni, dia ada list of announcement. Kita klik ke mana-mana. Double klik dia, macam-macam report kita kena download lah. Ini direct daripada Bursa Malaysia website. Kita boleh kajilah sama ada performance dia secara quarterly dengan yearly ini bagus ke tidak. Kan? Yang ini siapa yang kaji fundamental analysis akan appreciate this link yang ada provided dalam M+WeSlide. Kemudian apa yang ada dekat announcement lagi, itulah boleh explore lah masing-masing. Kemudian notes. Notes ni siapa yang pakai dia pakai, siapa yang tak pakai boleh abaikan lah. So note ni macam contoh kita salah satu counter tu kita nak letak note, kita boleh tambah ni. Tambah counter hari ni, contoh 28 hari bulan 10 2021. Kita ambil KLSE, kita ambil counter apa? OMST tadi ni. OMST. Ini apa note kita letak saja-saja letak. Ataupun kita nampak benda ni, counter ni menarik untuk kita trade, kita letakkan dia entry price berapa. Contohnya harga semasa sekarang ni 0.44, 0.44. Lepas itu TP dia berapa? 0.5 katakanlah kan. Cut loss dia berapa pula? 0.6, contoh 35. Kita letakkanlah confirm. Correct counter OMST. Sekejap. Dia kena klik 9008. Okay. Faham? Dia ada kat sini. Okay. Dan kita tengok kat sini pun ada simbol dia, note. Kalau kita off note tadi, hilang. Ada. Kita klik sini, dia ada balik. Okay. Alright, ini contoh lah. So kita klik balik sini, kita boleh delete. Okay. So sekarang dah tak ada dah. Okay. Itulah sedikit sebanyak penerangan mengenai M+WeSlide yang anda boleh explore. Dan apa-apa persoalan boleh PM saya di Telegram. Okay, itu sajalah. See you in next video. Terima kasih. Assalamualaikum.